Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilahi, amma ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah boleh bangun, boleh bergerak, alhamdulillah boleh mari masjid ni, alhamdulillah. Dan pada pagi ini boleh mengaji lagi. InsyaAllah kita akan tadabbur makna dalam surah At-Takwir, yang mana surah yang kita belajar ni surah At-Takwir, makna melingkari. Kita belajar, baca sudah, kita tadabbur makna, sambungan kita kena undur balik pada ayat ke-24. Pada ayat yang ke-24 ni, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ada kaitan dengan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya dua kali sesungguhnya dalam ayat 23, kita undur sikit. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya wa tu dan la tu sesungguhnya, qad sesungguhnya, dua kali sesungguhnya. Bila sebut dua kali sesungguhnya, maknanya taukid tu dua kali. Taukid tu maknanya menguatkan percakapan tu. Allah Ta'ala sebut dua kali, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melihat akannya Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk secara jelas nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni melihat Jibril ni dua kali secara rupa paras yang sebenar. Hak lain-lain tu, masa-masa waktu lain selain pada dua ni, itu wajah Jibril tidak sebenar. Alhamdulillah. Yang sebenarnya pada kali pertama Nabi menerima Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ketika mana Nabi melihat Jibril menyampaikan wahyu kali pertama. Sebab itulah Nabi ni bila terima surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, pada kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ni, Nabi tak, orang panggil, tak rapik lagi dengan Jibril. Baru tengok mula-mula. Bila tengok mula-mula ni terkejut. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi daripada ufuk ujung tinggi sana, tiba-tiba Jibril mari kohor dekat, sampailah tahap Nabi dengan Jibril ni rapatnya seperti ujung anak panah. Ujung anak panah tu mana rapat.
Sehinggalah Jibril ni kalau kita dengar dalam sejarahnya peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh Nabi Muhammad baca Iqra, tiba-tiba mari suruh baca Iqra. Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, baca Muhammad, baca Muhammad. Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Iqra Muhammad, ma ana biqari'in. Iqra Muhammad, ma ana biqari'in, aku tak pandai baca. Nak baca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Maka tuan-tuan semua, pada kali kedua Allah SWT memberi izin kepada Nabi untuk melihat Jibril kali yang kedua. Di mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'raj. Bila mana Mi'raj berada di atas sana, maka Jibril tunjuk sekali lagi rupa sebenar, yang mana Jibril ini ada 600 ayat. Maka dalam ayat ini walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya telah melihat oleh Nabi itu akan Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang tinggi dengan jelas sekali. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada kaitan ni, kita kena undur balik 23. Kita masuk ayat yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh ditahmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara yang gaib. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita perkara-perkara gaib, perkara gaib ni kita tak nampak. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, banyak perkara-perkara gaib yang diceritakan oleh Nabi. Dalam keadaan biasa, sahabat-sahabat bersama Nabi, banyak perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib dia panggil sama'i. Dahlah gaib, tak nampak. Sama'i kena dengar dan kena yakin. Nah, itulah dia panggil iman. Dan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, ayat yang ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Betul ke situ salah tu. Kita terlajak satu ayat, 2 ayat, 20 dah sambungan. Ayat ke-20 sebenarnya. Dhi quwwatin itu. Kita sama berhenti kemarin, innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Minta maaf ayat ke-19 tu. Ayat 19 mari kita berhenti, kita sambung ayat 20 21. Ambo silap tadi. Baik, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran, cerita pasal Quran dulu. La qawlu rasulin karim, Al-Quran itu sesungguhnya kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Rasulin karim ni makna, rasul ni makna utusan, karim mulia. Innahu sesungguhnya hu tu Quran. Quran itu sesungguhnya ia qaul ini mana perkataan. Rasul ni mana utusan yang mulia daripada Allah. Allah SWT wakilkan kepada Jibril alaihi salam untuk menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril ini, siapa Jibril ini? Siapa Jibril? Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dhi quwwatin ay syadidul quwa. Syadidul quwa. Dhi quwwatin ni mana yang mempunyai kekuatan. Makna apa dia? Syadidul quwa, bersangatan kuat. Jibril ni memang kuat. Antara malaikat-malaikat banyak-banyak malaikat ni, semua malaikat Allah Ta'ala buat ni tak boleh lawan Jibril belaka. 'Inda dzil 'arsy makin, ay 'inda Allah Ta'ala, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dzil 'arsyil makin, 'inda dzil 'arsyil makin, di sisi Allah SWT yang mempunyai arasy yang kukuh. Siapa dia yang mempunyai arasy ni? Allah SWT. Dzul 'arsyil makin mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril ni mengikut arahan Allah SWT.
Siapa lagi Jibril ni? Dalam ayat yang ke-21, muta'in sama amin. Muta'in sama amin. Jibril ini ialah muta'in, yang ditaati. Sama di sana. Di mana? Di alam Jibril ni, di sana di langit, dan di atas sana Jibril ni muta'. Muta' ni mana? Dipatuhi, ditaati. Mesti orang panggil malaikat-malaikat lain ni mematuhi Jibril alaihissalam. Dhi quwwatin ay syadidul quwa inda dzil 'arsy makin ay 'inda Allah Ta'ala. Makin dzu makanah muta'alliq bi 'inda muta'in tuti'uhu al-malaikatu fis samawati wal ard. Yang dikata perkataannya muta'in ni, dipatuhi, ditaati ini, iaitu syarahnya tuti'uhu al-malaikatu, mentaatilah akannya oleh semua malaikat fis samawati wal ardi, yang berada di bumi dan di langit. Semua malaikat-malaikat yang ada di seluruhnya, semua di alam ni, langit dengan bumi ni, semuanya Allah SWT jadikan malaikat-malaikat lain mesti patuh kepada Jibril alaihissalam. Muta'in sama amin. Dan Allah SWT menceritakan berkaitan dengan Jibril ini, Allah menggambarkan malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertamanya, mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Dia ni ada kemuliaan di sisi Allah SWT. Maka Allah Ta'ala sebut di mana? Rasulin Karim, utusan yang mulia. Mulia di sisi Allah Ta'ala, Jibril. Mempunyai kekuatan hafalan yang kuat, tidak ada keliru, tidak ada salah. Sebab itulah Jibril ni setiap tahun dah marinya Jibril mari jumpa dengan Nabi, mari cek bacaan Nabi. Setiap tahun ni mari cek bacaan Nabi, takut-takutnya tinggal baris ke, tukar huruf ke. Dia panggil yang kita duduk buat pada bulan puasa, kita duduk buat apa? Tadarus. Tadarus maksudnya dua paling kurang. Mesti ada seorang baca, seorang dengar. Kalau dia baca, dua-dua baca, tak ada hak dengar, dia panggil hak tu, dia panggil qiraah, baca. Ini tadarus. Jadi Jibril dengan Nabi ni bertadarus Quran ni selalu setiap tahun ni akan Nabi baca depan Jibril. Mempunyai kedudukan yang tinggi terhadap tinggi dan terhormat di sisi Allah Ta'ala. Tinggi kedudukan Jibril ini di sisi Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala meletakkan, dia panggil tahap pangkatnya Jibril ni, Allah Ta'ala letak tinggi. Mendapat perkenan apa sahaja yang diminta oleh Jibril. Setiap kali Jibril ni bila dia minta dengan Allah, Allah bagi. Oh, hebat Jibril. Bila mana dia minta doa dengan Allah, Allah perkenan apa dia nak. Sebab dia ni ketua bagi malaikat-malaikat. Sebab tu dah tuan-tuan semua, kita ni kalau ada masalah apa, marilah masjid. Mari masjid. Yang pertamanya dalam majlis ilmu. Ada apa hajat doa dalam majlis ilmu. Kita berdoa, ya Allah, sekian hajatnya tak ada tertunai lagi ni, ya Allah, makbul doa, ya Allah. Malaikat-malaikat yang ada di sekeliling ni, di atas kepala kita ni akan doa. Amin. Amin. Dan marilah masjid. Nak semaya hajat ke apa ke, semaya hajat di masjid. Dia panggil diberkati. Sebab apa? Sebab malaikat-malaikat ni berada di masjid. Masjid ni tempat banyaknya malaikat, berbanding di rumah kita. Belum tentu lagi rumah kita tu. Kalau ada patung-patung, malaikat rahmat tak masuk dah. Malaikat Raqib Atid masuk tak? Masuk. Malaikat rahmat tak boleh masuk dalam rumah-rumah yang ada patung. Ingatlah patung-patung, ada orang letak patung, minta maaf, dia letak dalam kereta, patung cokor, patung. Ada orang nak sayang, nak juga ke patung tu, dia letak patung tu bawah exhaust kereta, tak tahu dia cahaya ke apa. Dia sakut anak patung kecil bawah exhaust kereta.
Ketik-ketik kita tengok gapo dia rupa-rupanya anak patung. Tak tahu dia percaya apa, dia percaya ataupun pesen lagu mana. Anak patung ni dimaafkan untuk baby-baby. Yang mana mainnya dia itu dimaafkan. Kalau tidak, orang panggil kita merugikan. Malaikat rahmat tak masuk. Sebab itulah kalau ada apa hajat, semaya hajat di masjid, lebih orang panggil, lebih diberkati. Dan kita nak kepada amin malaikat tadi. Sebab malaikat ni bila malaikat doa, Allah Ta'ala makbul doa. Baik, malaikat ini ditaati oleh malaikat yang lain. Dan malaikat ini yang namanya Jibril ini amat jujur, amat dipercayai dan boleh bawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hantar wahyu tanpa tinggal sedikit pun satu huruf satu baris pun. Dia tak tinggal. Dia hantar semua. Memang Allah Taala mengharap sungguh kepada malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Wa ma sahibukum bimajnun. Ayat yang ke-22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sebenarnya sahabat kamu Nabi Muhammad itu Allah tuju kepada mereka golongan yang menentang Islam ni. Duk tentang Islam ni. Wa ma sahibukum bimajnun. Kamu duk kata Muhammad tu gila. Sebenarnya tak betul. Allah Taala mempertahankan Nabi. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Nabi Muhammad ni hak mu kata dia ni tukar syair. Patu mu kata dia tukar sihir. Dak. Patu mu kata dia ni gila. Dak. Allah Taala nafikan. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sebenarnya sahabat kamu iaitu Muhammad, sahib ni mana sahabat? Sahabat kamu. Iaitu dituju pada Nabi Muhammad itu sebenarnya dia ni bimajnun ni bukan. Ma ni ma duk depan. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tiadalah sahabat kamu itu bimajnun, gila. Dak. Nabi Muhammad tu yang kamu tuduh dia gila tu, dak, dia tak gila. Dia waras. Tidak gila tu Nabi tu. Ada orang kafir ni dia kata huduh. Dia kata huduh. Dia kata huduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Baru masuk ayat 23. Dan sesungguhnya ra'ahu, ianya melihat. Melihat siapa? Melihat Jibril. Bil ufuqil mubin. Ianya Muhammad itu melihat akan Jibril. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang tinggi secara jelas nyata. Nampak jelas. Bukan nampak sama-sama jauh-jauh, nampak bobor. Bukan bobor ni. Al-mubin ni mana jelas sungguh ni. Jelas. Pasti. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad itu dan bukanlah Nabi Muhammad itu seseorang yang boleh ditahmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara-perkara yang gaib. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita perkara-perkara gaib, yang mana bila kita dengar, kita rasa pelik. Kita rasa pelik. Tuan-tuan semua, bila kita rasa pelik tu sebab kita tidak, orang panggil tak sempurna apa ni, tak penuh lagi iman tu. Kalau kita rasa penuh, iman kita penuh, kita tak rasa pelik sebab kerja Allah Subhanahu Taala. Kerja Allah tak rasa pelik. Kita tengok cerita roh turun. Apa ni, roh naik. Roh naik, malaikat cabut roh. Sebelum roh naik, malaikat turun. Malaikat turun dulu. Malaikat turun. Kita pun dengar cerita Nabi sebut malaikat kalau roh orang mukmin yang mana nak akan dicabut nyawa ni, orang mukmin, maka malaikat turun dalam bidul wujuh. Kita pun putih muka, boleh lagi. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama mereka itu malaikat buat turun ni sebagai contoh ni.
Malaikat waktu turun daripada syurga, ambil daripada syurga kain kapal dan kayu kapur baru. Kita pun rasa pelik lah. Rasa pelik. Tak perlu rasa pelik. Tak perlu nak rasa pelik. Sebabnya semuanya kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak bolehlah kita nak menafikan apa yang Nabi sebut. Sebab itulah Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu. Kalaulah kamu melihat apa yang telah aku lihat. Tapi masalahnya kita tak melihat apa yang Nabi lihat. Kita tidak tahu apa yang Nabi tahu. Cuma Nabi menceritakan kepada kita apa yang Nabi tahu ni, Allah Ta'ala suruh sampaikan, Nabi sampai semua. Dan alhamdulillah, kita ni jadi orang Islam, jadi beriman ni alhamdulillah. Wa ma huwa 'anil ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. Bukan perkataan syaitan ni Quran ni. Bukan mari daripada syaitan. Marinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat surah Asy-Syu'ara ayat 210-212, wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'ina ma'zunun. Allah Ta'ala firman, dan Al-Quran itu pula tidak sesekali dibawa turun oleh syaitan. Bukan syaitan waktu turun. Syaitan tak boleh, bukan tugas dia. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian, dan mereka juga tidak akan dapat melakukannya. Tak layak bagi syaitan nak buat turun Quran kepada Nabi dah, tak boleh. Bukan kerja dia ni, kerja malaikat. Innahum 'anis sam'ina ma'zunun. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu yang dibawa oleh malaikat. Syaitan ini mereka cuba untuk nak naik, nak mendengar rahsia-rahsia Allah SWT di langit. Nak naik tapi tak boleh naik. Bila naik malaikat panah. Bila naik malaikat panah. Dia tak boleh naik. Dia nak dengar rahsia-rahsia ni. Lagi juga bila nak berkaitan dengan Quran ni, Allah tak benarkan kepada malaikat. Nak menafikan tuduhan-tuduhan ni. Orang-orang kafir ni macam-macam dia tuduh Nabi ni. Perkataan syaitan lah, Nabi gila lah, Nabi tukar sihir lah, penyair lah. Nabi nak menyair lah macam mana? Nabi ni bukan Nabi belajar sekolah. Nabi tak mengaji sekolah. Nabi tak pandai menulis. Allah Ta'ala sengaja buat Nabi tak pandai menulis. Sebab apa? Sebab takut fitnah. Fitnah. Muhammad ni dia pandai menulis, dia pandai reka, dia belajar sekolah, dia belajar tata bahasa, dia belajar apa kita panggil syair. Kalau kita belajar bahasa Melayu ada belajar syair, puisi, pantun. Dah dia belajar, dia boleh susung lah. Tapi Nabi Muhammad ni memang tak belajar benda-benda tu. Tak pandai bab masalah menulis baca ni. Maka ianya semua yang keluar daripada Nabi ni ori. Al-Quran ni original daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aina tadhhabun? Dengan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi, kiranya kamu masih menyeleweng daripada jalan Al-Quran ini. Allah Ta'ala tanya orang-orang kafir ni, fa aina tadhhabun? Mu nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Duduk atas dunia ni tak apalah. Lepas tu Allah bagilah makan. Duduk atas dunia ni tak ada masalah. Lepas tu kamu nak pergi ke mana? Kamu tak pergi Quran, nak pergi di mana? Nak pergi ke mana? Kita ni orang beriman ni, kita ada hal tuju, kita ada wawasan. Wawasan kita bukan dunia, wawasan kita akhirat. Kita nak dunia kita baik, akhirat lagi nak kita baik. Sebab itu doa Anas bin Malik menceritakan di antara doa yang paling banyak, kana aktsaru du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas bin Malik adalah paling banyak doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa, setiap hari, setiap malam ni.
Paling banyak sekali hak Nabi duduk ulai dalam hidup Nabi ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa yang paling Nabi baca banyak. Sebab apa? Dalam doa ni besar, iaitu doanya harapan besar untuk dapat baik di dunia dan dapat baik di akhirat dan selamat daripada neraka. Tak ada dah paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa faqad faz. Siapa dia yang dijauhi daripada dihumban masuk dalam neraka, itulah sebenar kejayaan yang besar. Kejayaan yang utama yang besar sekali, selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Jadi kamu ni orang kafir yang tak dengar, tidak beriman pada Allah taala, yang tak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mu nak pergi ke mana mu? Mu mati ya kena selalu dah. Nak pergi ke mana? Bermula daripada saat mati, siapa bila-bila kamu akan susah. Ni Allah Ta'ala ni bagi, dia panggil ayat ni perli. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Quran ni tu atas semua kalam Allah SWT ni. Allah Ta'ala tegaskan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Penduduk alam ni berapa jenis? 2. Kita manusia dengan jin. Jadi Quran ni adalah zikrun, peringatan, peringatan lil alamin, untuk semua penduduk di alam ni. Quran yang Nabi bawa ni, hak Jibril mari ajar kepada Nabi ni, yang mana ianya daripada Allah Subhanahu wa taala, zalikal kitabul la raiba fih. Dalam Quran ni tidak ada boleh satu pun ayat, satu baris, satu perkataan pun kita nak buat ragu-ragu, nak main jolok ke, tak boleh. La raiba fih hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ni zikrun, peringatan. Liman syaa'a minkum an yastaqim, iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. Siapa dia yang nak berpaksikan ke atas Islam itu, berpaksi dengan Islam itu sebagai agama dia, maka dia kena ikut apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran Al-Karim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa dia turut Quran, dia betul. Jadi tuan-tuan semua, maka kita ni kok mana pun kita nak betul, maka kita kena ikut Quran. Kita lari daripada Quran, maka kita akan sesat. Nabi SAW bagi jaminan, aku tinggal 2, Quran hadis. Kalau mau pegang pada 2 ni, lan tadillu abada. Lan ni makna nafi lil istiqbal, menafikan masa akan datang. Siapa bila kau akhirat ni kamu tidak akan sesat, kamu akan selamat ikut panduan Al-Quran juga hadis. In huwa illa dzikrun lil alamin, dzikrun lil alamin. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenal sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Kenapa turun ayat ni? Sebabnya dia ada cerita. Cerita dia ni cerita dia kerananya bila mana Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan cerita ni. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, ia berkata, ketika turun ayat liman syaa'a minkum an yastaqim, Quran ni
zikrun lil alamin, zikir, peringatan bagi orang yang nak, orang panggil nak berada di atas paksinya, iaitu Islam, supaya dia nak jalan lurus, nak kepada jalan betul ni kena duduk atas Islam. Kalau tidak duduk atas Islam, dia tak jadi betul. Lurus sampai mana? Sampai syurga Allah SWT. Sebab itulah kita ni bila kita semaya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus. Jalan lurus ni dah ada 4 jalan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 ni. Keluar daripada ni tak lurus. Tidak lurus. Jadi bila mana turunnya ayat liman syaa minkum ayyastaqim, maka Abu Jahal berkata, Abu Jahal pun sanggah selada. Abu Jahal kata apa? Perkara itu terserah pada kami. Ikut kami, ya. Jika kami mahu, kami akan dapat lurus. Dan jika kami tidak, jika kami tidak, maka kami tidak akan lurus. Makna gak ayat dia gak, kalau bahasa Kelantan gak, ikut kawan. Dia mau deki apa? Kawan nak betul, kawan nak belok, ikut kawan. Kubur masing-masing, tambah pula. Maka Allah Ta'ala turun lagi ayat, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Selepas daripada Abu Jahal ni, bila mana Abu Jahal ni sebut ayat tadi, sebut ayat dia lah, ayat kerah dia tu, ikut kawan-kawan, dia mau peduli apa, maka Allah Ta'ala sebut wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu. Tak boleh nak ikut koksi kodeh, berasa nak buat sendiri, tak boleh. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin, tak boleh nak buat sewenang-wenangnya ikut hawa nafsu, tak boleh mengenal sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Kita duduk atas dunia ni, dunia siapa? Bukan kita buat dunia, Allah buat. Bila Allah buat, kita ada tuan, maka kita kena ikut tuan. Dia ada SOP, ada undang-undang, ada hukum hakam, maka kita kena ikut. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni bukan tuan dunia. Kita sendiri pun ni, bukan kita ni tuan kepada kita, tak. Kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Tubuh badan kita ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita duduk atas muka dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat jin manusia ni, aku nak tengok dia buat ibadah ke tak. Aku nak tengok dia ibadah ke tak pada aku. Jadi hak ni tujuan Allah Ta'ala buat kita ni. Jadi tuan-tuan semua, kita ni ibadah ni kita kena reti, kena tahu bahawasanya ibadah ni ada beberapa jenis ibadah, yang mana ibadah khusus, ibadah umum. Semaya ibadah khusus, puasa ibadah khusus. Kita cari makan duk berkait tu, cari makan duk berkait, duk menanam, duduk menanam, duduk orang petani, duduk berjabat, duduk di mana-mana ni dia panggil ibadah juga, tapi umum. Biarlah kita duduk dalam ibadah sama-sama. Jadi nak jadi dia ni ibadah, maka kena letak tadi, aku ni buat ni kerana Allah, buat ni kerana Allah, cari makan ni kerana Allah, kerja ni kerana Allah, ngaji kerana Allah, baru jadi ibadah. Kalau tidak, tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah. Jadi tuan-tuan semua, maka itulah Allah Ta'ala sebut wa ma tasha'un, wa ma tasha'un, apa yang tak boleh kamu nak ikut apa yang kamu kehendaki, illa ayyasha Allah, kecuali ikut kehendak Allah SWT. Kita duduk atas dunia Allah. Kalau kita kecek bodoh bunyi kan, boleh tak usah semaya, boleh tak usah puasa, tapi tak usah duduk atas dunia, cari dunia lain, buat sendiri dunia. Sebab apa? Sebab kita ni milik Allah SWT sepenuhnya. Jadi gitulah lebih kurangnya. Dan
bila mana kita tengok sejarah apa, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk berdakwah, Nabi duk tidur bangun rumah pak saudara pun daripada Nabi kecil lagi sampai ke besar Nabi ni, sampai ke mati pak saudara ni tak sih ke Nabi pun rasa macam tak boleh nak terima, Nabi sedih tak boleh nak terima, maka Allah Ta'ala peringatkan Nabi dalam surah apa ni, surah Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah, bukan tugas hidayah kamu boleh. Tugas hidayah ni Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Man ahbabta, kamu saya siapa, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Ta'ala yang mana berhak nak bagi hidayah siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan mereka yang dapat hidayah daripada Allah Taala. Jadi hidayah ni bukan milik kita dah. Jadi kita ni alhamdulillah kita dapat hidayah dan juga petunjuk. Maka kita kena jaga molek hidayah yang Allah Taala bagi kepada kita ni, iaitu Islam. Kita jaga baik-baik Islam dan kita mempertahankan Islam ini. Kena sayang pada Islam. Sama-sama kena sayang. Ambo kena sayang, tua-tua kena sayang. Kena menghargai kita ni jadi orang Islam. Alhamdulillah. Mujur, terima kasih banyak ya Allah. Kerana Islam ni kalau Allah tak pilih, tak boleh kita ni. Allah buka jalan, bagi hidayah, buka hati, pintu hati kita berdapat menerima Islam ni, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya surah At-Takwir yang kita belajar pada pagi ini, sambungan daripada kemarin. Dan insya-Allah esok pagi kita akan belajar surah Abbas. Surah Abbas ni maknanya masa muka ataupun paling kot lain. Ini teguran daripada Allah Ta'ala kepada Nabi dalam satu-satu perkara yang Nabi buat tu tak bagus pada masa tu Nabi buat begitu, Allah tegur selalu. Allah tegur selalu. Surah Abbas. Jadi insya-Allah kita akan belajar esok lah. Jadi kita ada dua lagi lah, surah Abbas dengan surah Naba. An-Nazi'at ke? An-Nazi'at 2, lepas An-Nazi'at Naba, 3 surah lagi untuk kita nak khatam untuk juzuk 30 lah. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar tu dulu untuk pagi ni. Berasa boleh faham lah tu. Kita belajar pada pagi ni, mudah-mudahan kita merendahkan hati kita, menghinakan diri di hadapan Allah SWT, dan kita banyakkan taubat pada Allah Ta'ala di atas segala dosa silap kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita dunia akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar tu dulu. Hamba ucap terima kasih semua yang hadir, dan hamba ucap terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid memberi laluan kepada hamba pada pagi ini, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan hamba sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.